Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat tengah hari semua kepada yang tengah makan. Jemput makan, silakan makan. Dan kepada yang tengah menonton True Lies hari ini, teruskan menonton sehingga ke akhir kita punya live hari ini. Saya Ain, pengacara anda di True Live. Alright, so hari ni seperti yang anda sedia maklum, kita akan membincangkan atau berkongsi informasi tentang penyakit buah pinggang. Sebab penyakit ni saban hari, setiap hari semakin ramai yang dapat. Jadi kita nak tahulah macam mana boleh jadi, kenapa, apa yang perlu dibuat bila dah jadi, apa yang kita nak tahu. So hari ni kita akan ada tetamu istimewa untuk membincangkan tentang topik penyakit buah pinggang ataupun lebih dikenali sebagai CKD, Chronic Kidney Disease. Okey, so anda semua dah tahu juga kot kita punya tetamu hari ni siapa. Tak lain tak bukan, kita punya salah seorang True Life Science, salah seorang ataupun tempat farmasi Rifa, merupakan farmasi premium untuk True Life Sciences. Okey, kita akan menjemput farmasi tersebut. Okey, dipersilakan Encik Farid untuk masuk ke dalam live saya hari ini. Okey, silakan Encik Farid. Alright, so hari ni kita bersama dengan Encik Farid, merupakan seorang farmasis. So kalau siapa yang biasa kenal dengan Encik Farid, Encik Farid merupakan farmasis di Rifa Farmasi Seri Gombak. Betul tak Encik Farid? Ya, betul. So ramai sebenarnya peminat Encik Farid. Saya tahu kat luar sana ramai peminat Encik Farid. Okey, so hari ni kita akan bercerita tentang berkongsi informasi tentang penyakit buah pinggang kronik ataupun lebih dikenali sebagai chronic kidney disease. Alright, so saya akan teruskan dengan soalan yang pertama. Okay, Encik Farid, apa itu sebenarnya penyakit buah pinggang kronik dan bagaimana ia boleh jadi? Okey, secara singkatannya, biasanya kita cakap CKD lah, Chronic Kidney Disease. So Chronic Kidney Disease ni dia adalah satu masalah ataupun penyakit kronik yang akan berpanjangan. Okey, jadi biasanya disebabkan oleh dua faktor yang utama. Seseorang yang ada penyakit kencing manis, sebab 1 out of 3, setiap 1 dalam 3 orang pesakit kencing manis akan menghadapi CKD, ataupun 1 dalam 5 orang yang ada tekanan darah tinggi ataupun hypertension akan mengidap CKD, Chronic Kidney Disease. Okay. Dan Chronic Kidney Disease ni ataupun masalah buah pinggang ni berlaku bukannya tiba-tiba, bukan berlaku tiba-tiba. Yang kalau tiba-tiba tu kita panggil acute. Acute maksudnya secara tiba-tiba, tapi yang itu disebabkan oleh infection, jangkitan, yang tu lain lah. Okay. Yang itu tiba-tiba. Tapi yang chronic kidney disease ni dia berpanjangan. Jadi seboleh mungkin kita boleh mencegah. Kita boleh mencegah chronic kidney disease ni daripada berlaku, dan itu yang kita kena faham. Apakah langkah-langkah yang boleh kita bantulah untuk supaya CKD ni, lepas tu CKD ni dia punya progression ataupun berapa cepat orang tu mengalami deterioration ataupun dia punya kerosakan tu cepat atau lambat, bergantung kepada banyak faktor. Okey, so kejap lagi kita akan go through ataupun pergi satu-satu faktor-faktor apa yang menyebabkan berlakunya CKD tadi. Okey, so sekarang soalan nombor 2 untuk Cik Farid, iaitu apakah simptom ataupun tanda-tanda seseorang individu mempunyai penyakit buah pinggang kronik? Okey, kalau biasanya simptom-simptom ni biasanya first thing yang kita akan tengok air kencing tu sendirilah. So air kencing tu sendiri biasanya kita akan tengok dia punya kencing tu berbuih. Kencing tu berbuih banyak lah. Jadi bila kita kencing tu dalam toilet bowl tu, dia akan buih dia lama. Buih dia banyak. Lepas tu lepas 30 second pun still lagi ada. Itu masih ada lagi. Masih ada. Yang tu kita panggil proteinuria lah. Proteinuria maksudnya
dalam air kencing kita ni tak sepatutnya ada protein. Sebab protein ni adalah satu molekul yang besar. Jadi buah pinggang yang sihat sepatutnya boleh tapis supaya protein ni tak masuk, tak keluar dalam air kencing. Jadi apabila seorang tu dah start ada CKD, maksudnya sel-sel menapis dekat buah pinggang tu dah bocor lah, senang cerita. Bila bocor, tapis sudah besar. Bila bocor, protein boleh keluar. Itu sebab bila dia kencing, dia akan buih. Dia akan buih. Lepas tu then dia akan ada bau lah, bau yang busuk, yang ni kita panggil biasanya urea. Urea dia dah banyak, dan juga dia akan ada hematuria. Hematuria ni maksudnya darah. Air kencing tu dah ada darah. Jadi dari situ kita akan nampak colour. Colour yang tak normal. Tak normal. Air kencing dia akan jadi macam colour macam teh. Dia colour macam teh. Bukan kita minum terus keluar teh tak. Jadi darah tu dah masuk dalam air kencing. So daripada biasa kan kalau normal lah, kalau orang yang minum air banyak dia jadi warna putih ataupun kuning light. So maksudnya kalau jadi teh tu dah coklat dah tu, kira dah dah coklat tu sebenarnya. Lepas tu coklat tu pun bergantung. Sebab kalau coklat yang coklat ataupun merah, dia sekejap tak apa. Sekejap darah pun boleh disebabkan oleh jangkitan. Tapi perlu diselidik dan dipastikan bahawa buah pinggang tu masih okey lah. Kalau jangkitan senangnya kita boleh treat. Tapi kalau yang berpanjangan ni kita jangan biar lah. So maksudnya berpanjangan itu dalam tempoh berapa lama tu Cik Farid? Berpanjangan maksudnya kalau yang disebabkan oleh jangkitan ni sekejap je. Biasanya dalam maksimum pun dalam 2 minggu. Tapi kalau yang berpanjangan ni lebih daripada tu, that means gabungan 3 tu lah. Kalau boleh, that means perhatikan. That means buih tu, lepas tu bau dia, lepas tu dia punya colour. Dalam masa yang sama, orang yang ada CKD ni, then dia akan mengalami pucat. Dia kena panggil anemik, sebab darah keluar. So bila darah keluar, dia akan jadi pucat. Bila dia jadi pucat, then dia akan cepat letih. Dia akan cepat letih. Lepas tu then dia akan ada bengkak kaki ataupun kita panggil edema lah. Edema, bengkak kaki bengkak dekat bahagian bawah mata ni. And then lepas tu kalau biar berpanjangan, lama kelamaan kulit dia akan kering. Kulit dia akan kering dan keseluruhan badan biasanya dia akan gatal. Dia akan gatal. Disebabkan oleh kering tadi tu kan jadi gatal? Disebabkan sebab bila protein keluar melalui air kencing tu, jadi kulit kita ni perlukan protein, protein ataupun collagen lah, supaya moisturization ataupun kelepapan ataupun air itu boleh disimpan di bawah kulit. Jadi bila protein tak cukup, protein dah keluar, keseluruhannya akan jadi gatal. Tapi macam tadi yang Cik Farid kata tadi pasal edema ataupun bengkak kaki tu, maksudnya bengkak yang macam biasa ataupun macam biasa kan kadang-kadang orang pun boleh kena bengkak sebabkan gigitan. So beza tak? Bukan, ni beza. Ini bengkak tu memang kalau bengkak sebab gigitan tu sikit je kat kawasan tu je bengkak. Ini keseluruhan kaki. Keseluruhan kaki. Maksudnya besar lah. Besar lah. Jadi macam rupa kaki gajah macam tu kan. Ini besar. Sebab bila buah pinggang tu dah hilang keupayaan dia untuk buang air daripada badan, so that's why then dia akan bengkak. So memang beza antara bengkak kena gigit tu dengan bengkak yang disebabkan oleh CKD tadi. So kalau ada tanda-tanda bengkak kaki, ada tanda-tanda air kencing tu dah berubah warna, lepas tu ada bau, lepas tu berbuih, silalah segera untuk check, betul tak? Ya. Okey. So macam mana pula? Saya akan tanya pula untuk Cik Farid, bagaimana sebenarnya cara untuk kita check ataupun kita periksa buah pinggang ni? Okey, biasanya kalau dia quite standard lah, sebab biasanya kita akan buat ujian darah, biasanya dekat hospital, dekat klinik ataupun dekat lab. Biasanya dia orang akan hantar sampel darah untuk cek apa kita panggil GFR. GFR adalah glomerulus filtration rate, ataupun dengan secara mudahnya, that means keupayaan berapa banyak air kencing yang buah pinggang kita boleh tapis dalam masa 1 minit.
GFR. Lepas tu kita akan ada kita akan semak kreatinin, creatinine levels dan juga urea, kadar urea yang ada dalam darah. Jadi ketiga faktor ni yang akan menentukan masa kita buat ujian darah tu lah. Okey. Sama ada buah pinggang tu sihat ke, ada masalah ke. Lepas tu dia ada dia punya staging dia, stage 1, 2, 3, 4. Yang ini that means CKD lah sebelum kena dialisis. Lepas dialisis tu stage 5. Okey. So tadi Cik Farid dah cakap, maknanya masa nak pergi buat check up untuk buah pinggang ni, dia ada beberapa parameter ataupun dia punya parameter lah kita panggil kan, untuk check buah pinggang tu okey ke tak. Jadi kita nak tahulah apakah bacaan normal untuk buah pinggang. Okey, biasanya kalau untuk GFR ni, GFR biasanya 90 ke atas lah. 90 ke atas tu kira normal lah. Dan dia mengikut staging dia. Lepas tu bila dia dah turun, dia dah turun 90 sampai 60 tu, itu kita panggil stage 2 lah. Stage 2. Lepas tu dia akan turun lagi. Kalau dia turun lagi 59 sampailah 30, yang kita panggil stage 3 lah. Stage 3. Kalau turun lagi 30 sampailah 15. Sampai 15 tu dah kira consider stage 4. Stage 4. Kurang daripada 15 tu dah consider stage 5. Stage 5. Kurang daripada 15 dah kena dialisis lah. Jangan, kita harap insyaAllah janganlah kurang daripada 15 tu. Okey, so maksudnya sekarang ni kita kena pastikan kita punya, kalau untuk orang normal 90 dan ke atas bacaan dia punya GFR. Yes. Okey, so yang tadi lagi dua tu Cik Farid, yang kreatinin dengan... Okey, kalau kreatinin dengan urea ni biasanya akan ditentukan, kita akan tengok dekat apa ni, biasa kalau dekat lab tu, dan dia akan keluar lah. Biasanya kalau kreatinin ni jangan lebih daripada 115. Okey, lebih daripada 115 tu dah ada masalah. Itu kita kena rujuk kepada biasa klinik ataupun hospital lah. Ataupun urea tu, urea jangan lebih daripada 8. 8 ke atas tu dah very dangerous lah. Sebab urea ni dia kedua-dua kreatinin dengan urea ni dia toksik. Tak boleh terlampau tinggi. Apabila kalau terlampau tinggi, then biasanya kita kena buat emergency dialisis. Sebab toksin, kalau kreatinin dengan urea ni terlampau banyak, dan dia akan jadi racun kepada badan. So maknanya kalau kita nak tahu level kita punya badan okey ke tak, kita kena pergi buat check up lah. Kita kena buat check up. Yes. Okey. Kena buat check up. So tadi Cik Farid dah cakap setiap penyakit buah pinggang kronik ni dia ada dia punya tahap dia, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 sampai stage 5. So lepas tu Cik Farid pun dah cakap tadi pasal dialisis dengan pra-dialisis. So apa beza dia Cik Farid? Okey, sebab kalau macam pra-dialisis maksudnya buah pinggang tu masih berfungsi, masih berfungsi, tak kira lah apa ni berkesanannya dekat stage mana. Jadi kalau still masa kita panggil pre-dialysis lah, that means daripada stage 1 sampai stage 4 tu, kita boleh buat sesuatu bagi menjaga ataupun memanjangkan tempoh hayat buah pinggang tu. Jangan rosak. Jangan bagi dia rosak. Bila once dia dah rosak, dia dah kena pergi dialisis, itu kita panggil non-reversible. Tak boleh reverse lagi dah. So bila tak boleh reverse, then habislah. Kehilangan satu nikmat yang mana bila once you dah dialisis, you kena korbankan masa. You bayangkan, you kena korbankan masa, kena dialisis 4 jam. Setiap kali dialisis. Tak kisahlah. Sekali dialisis, hemodialisis tu, you kena pergi dekat pusat dialisis tu, kena duduk lepak kat situ 4 jam. 4 jam. 4 jam. 1 minggu 3 kali. So 1 minggu 3 kali. So katakan 4 jam 4 kali 3 12 jam dah rugi dah. Duduk lepak, tak lagi mana. Dia memang kena duduk dekat situ je kan, tak boleh bergerak kan. Dia tak boleh bergerak. Duduklah kat situ. Tunggu session tu habis. So kalau tadi macam pra-dialisis tadi stage 1 sampai 4 tu, kira kita boleh mengambil langkah untuk menjagalah lagi. Yes, itu awal-awal lah. So awal-awal tu kita boleh
dengan cara makan, makan, lepas tu exercise, pastikan kita punya parameter lain lah. Kita punya gula, kita punya garam, kita punya tekanan darah, kita punya kolesterol level, itu semua kena pastikan dia dalam julat normal. Bila kita dalam julat normal, insya-Allah dia boleh memanjangkan tempoh hayat buah pinggang tu. Itu yang paling penting. Okay, Cik Farid, saya nak tanya satu soalan yang lain sikit daripada tu. Antara stage tadi kan, Cik Farid tadi kata ada stage 1, 2, 3, 4 dan 5. So sebenarnya antara nak turun ke jadi lagi teruk tu sebenarnya lama ke tak? Kalau tak jaga. Kalau nak turun daripada satu stage ke satu stage tu, dia bergantung kepada orang tu. Bergantung kepada orang tu berapa penjagaan dia, disiplin dia. Kalau tak jaga memang sekejap je. Memang sekejap. Kalau daripada stage 3 ke 4 tu kalau tak jaga, memanglah darah tinggi tak kontrol, gula sampai berpuluh-puluh ke berbelas-belas tu, sekejap je, tunggu masa je. Dalam 2-3 bulan dah boleh ke next stage tu. Next stage dialisis tu. Memang cepat. Okay, jadi so kita nak tahulah macam mana sebenarnya cara untuk orang yang dah ada dialisis, dah ada penyakit buah pinggang ni, macam mana dia orang kena jaga sebenarnya diri dia dari segi pemakanan dan juga cara hidup. Okey, kalau biasanya kita akan tengok staging, kita akan tengok staging, tapi yang sebelum kita nak start tu ataupun kita sebagai individu ni, kita sendiri kena ambil take charge lah. Kita kena ambil inisiatif, kita kena tahu kita punya parameter. Okey, kita tahu kita punya GFR. Kita katakanlah GFR masa tu 50. Okey, so kita kena tahu apakah langkah-langkah macam mana kita nak protect ataupun biarkan 50 ni. Kalau boleh 50 ni boleh naik ataupun kita kekalkan sampailah 1-2 tahun boleh. Memang boleh dilakukan. Tapi kena betul-betul jaga. Betul-betul jaga. Kena pastikan gula kita normal. Paras gula dalam darah normal. Pastikan segala ubat, segala nasihat yang diberitahu oleh nutritionist ke, doktor ke, farmasis ke, semua dipatuhi. Okay. Dan juga kita punya tekanan darah. Sebab kita dah tahu tadi dua faktor utama, kencing manis, darah tinggi. So make sure darah tinggi dengan kencing manis ni well controlled, within the normal punya range. Okay. Dan lepas tu kita pastikan kita punya pemakanan. Sebab orang so sebenarnya kita tak tahu pasal pemakanan ni je Farid. Pemakanan ni kita tak boleh makan protein yang berlebihan. Protein yang berlebihan ni yang akan mengakibatkan buah pinggang kita ni kerja lebih. Kerja teruk. Okey, kita panggil nitrogen load. Setiap satu bahan tu ada dia punya nitrogen load. Jadi kita kena faham. Jadi kita kena kurangkan makanan-makanan yang kita panggil daripada animal protein. Jadi daripada daging, daripada ayam, ikan, telur. Yang ni semua kira consider animal protein. Sebab melalui kajian memang menunjukkan bahawa apabila animal protein ni kadar tinggi yang kita makan, dia akan mengakibatkan nitrogen yang tinggi. Bermaksud buah pinggang kita akan kerja lebih. So bila dia kerja lebih, cepatlah dia rosak. Jadi kita kena kurangkan pemakanan kita daripada animal protein tu. Okey. Dan selain daripada itu, kita kena pastikan bukan animal protein saja. That means daripada kalau macam protein tu lah, ke kacang, dan juga kandungan bahan-bahan yang potasium dia tinggi. Potasium tinggi pun akan mempercepatkan kerosakan buah pinggang. Ada list dia. Kalau rajin bolehlah, boleh tengok website pun ada. So Blast Sciences sendiri pun akan bagi kepada anda kalau macam makanan itu. Macam contoh je lah, kita bagi contoh lah. Tak boleh makan pisang. Pisang tak boleh berlebihan.
even kurma ni Nak raya, bulan puasa ni. raya pula dah. Nak bulan puasa ni kurma, okey. Ni maksudnya Cik Farid, kalau kurma tu kan contoh sebab biasa kan itu dah sunnah kan. Jadi so maksudnya kalau untuk orang yang ada penyakit buah pinggang kronik ni, dia boleh makan satu. Makan satu cukup lah. Satu je lah. Satu pun tengok bergantung kepada berapa besar kan. Kalau kurma ajwa kecil je kan. Kalau kurma ambar ke medjol tu ke sukit yang besar sebiji je lah. Okey. So that one pun berbeza. Okey. Jadi macam potasium apa lagi? Macam buah kiwi, macam buah pomegranate. Yang ni semua kandungan potasium tinggi. Potasium tinggi dia akan overload kita punya buah pinggang. Jadi that's why apabila kita tengok pesakit buah pinggang, ada yang pesakit yang betul-betul jaga. Dia betul jaga. So dia punya buah pinggang tu tahan lama. Kalau katakan masa tu dia stage, dia diagnose masa tu dia baru stage 3, tapi dia jaga elok, everything okay. Dia ikut cakap, dia ikut kurangkan garam, MSG, Ajinomoto ni semua kan. Sos-sos kan jadi. Sos-sos itu semua kita tak nampak ni. Ni goreng macam naik. Okay. Jadi dia kalau biasanya pergi follow up dekat hospital kata dalam masa 3 bulan pakcik kena datang buat tapak dah. Tapi dia jaga, dia jaga elok, dia dapatkan nasihat pakar. Jadi daripada 3 bulan tu dia boleh tahan sampai 3 tahun pun ada. Jadi boleh. Kita tak bagi tahu yang tak mustahil, tapi memang ada ramai yang boleh tukar stage tu dan jadi boleh lebih baik. Jadi lebih baik dan boleh diperpanjangkan. Yang itu yang penting. Okay. Macam Cik Farid sendiri, kalau untuk setiap stage tu saya tanya, dia ada ke allocate punya, maksudnya protein yang dibenarkan untuk setiap stage tu ambil? Okey, memang ada memang ada kajian memang telah dilakukan bahawa kita kena makan, kita panggil protein intake ataupun protein allowance ikut staging tu. Kalau bagi contoh, kalau macam orang yang stage 1 dengan stage 2, kita ambil secara mudah adalah 0.8 gram per kilogram ikut ideal body weight. Ideal body weight seseorang tu. Then bila dia dah masuk stage 3, daripada 0.8 tu dia turun. Dia turun, that means dia akan jadi 0.8 hingga 0.6 sahaja. Alright. Per kilogram ikut ideal body weight. Bila dia turun lagi stage 4 tu, dia boleh makan 0.6 gram per kilogram ikut ideal body weight sahaja. Kalau dia makan lebih daripada tu, maksudnya buah pinggang dia lagi akan cepat rosak. Dia akan lagi cepat rosak. Jadi yang itu yang kita kena pastikan bahawa jumlah protein yang dimakan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. So untuk pesakit-pesakit CKD yang kat luar sana tu, pastikan anda follow kita punya, sebab setiap stage ada dia punya protein allowance dia, berapa banyak yang boleh dimakan. So ni tadi Cik Farid dah ada bagi tahu kiraan, so nanti kita pun akan keluarkan juga kiraan tu, so anda boleh rujuk kepada macam mana cara untuk kira. Okey, so soalan yang seterusnya. So sekarang ni saya akan pergi kepada soalan yang trivia lah, yang biasa-biasa orang tanya ni. Sebenarnya betul ke tak orang yang ada sakit darah tinggi ataupun kecil manis ataupun kolesterol, ataupun sekarang ni lah, sebab sekarang ni memang penyakit-penyakit tu common sangat-sangat, biasa berlaku, memang betul-betul diorang boleh dapat CKD tak? Okey, sebab kita dah tahu apa fungsi-fungsi ataupun apa punca-punca utama orang dapat CKD. Jadi bila seseorang tu ada kecil manis, darah tinggi, dan juga even high cholesterol, and even lupa nak bagi tahu orang yang ada uric acid, uric acid tinggi pun kalau dia tak jaga, dia buat tak tahu je lah, naik turun tinggi ke, dia buat tak tahu je, memang cepatlah dia akan dapat
CKD. Dia akan dapat rosakkan buah pinggang tu dengan cepat, especially kalau macam orang uric acid yang tinggi. Uric acid tinggi, sebab uric acid ni adalah salah satu punca utama terbentuknya batu karang. Batu karang dalam buah pinggang. So bayangkan, batu karang, ada batu dalam kita punya buah pinggang. So batu tu makin lama bukan makin kecil, batu tu makin lama makin besar, sebab uric acid makin tinggi. Jadi kepekatan uric acid yang tinggi yang akan menyebabkan banyak batu. Kalau satu batu tak apa, ni batu berbatu-batu. Jadi batu-batu kecil tu, you bayangkan batu-batu kecil tu hari-hari dia akan gosok dekat, dia akan gosok dekat kita punya sel buah pinggang yang sangat halus. So lama kelamaan bila dia gosok macam tu, macam pasir lah kan, macam pasir dia gosok, lama kelamaan buah pinggang tu punya lubang yang halus tu akan jadi besar. Bila jadi besar tu yang protein akan keluar. Lama-lama kidney tu akan bocor. Buah pinggang bocor lah. So memang apabila kita ada penyakit yang kronik ni, pastikan kita boleh mengawal dia dengan baik. Sebenarnya kalau ikutkan contohlah, kalau kita ni dah ada kencing manis, maknanya kita kena jaga kita punya kencing manis tu betul-betul supaya tak akan dapat penyakit lain. Yes, betul. So maknanya kalau orang tu memang dah ada kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, jantung, memang lagi kena jaga. Memang kena jaga. Itu memang kena jaga. So maksudnya kalau tak jaga pemakanan, lepas tu tak ada ambil suplemen apa-apa, memang lagi cepat progres untuk jadi lagi teruk, betul tak? Ya, betul. Memang betul. Okey, so saya akan pergi soalan yang seterusnya, iaitu biasanya orang akan nak tahu, kalau minum air lebih daripada 8 gelas sehari, boleh rosak tak buah pinggang? Okey, kalau biasanya kalau you ni sihat, you tak ada masalah, tak ada penyakit kronik, minum air 8 gelas sehari memang diutamakan, memang disyorkan. Okey, tak ada masalah. Untuk orang normal tak ada masalah. Tapi bila kita cakap air apa? Itu yang penting. Kalau ambil 8 gelas teh tarik, habislah. Ini kita cakap air suap, air putih, air kosong. Zero kalori. Jangan cakap saya cakap zero kalori, nanti pergi ramai-ramai pergi minum air Coke zero kalori. Zero kalori pula. Itu lain cerita. Okey, ini air putih. Air mineral tu okey, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Semua okey. InsyaAllah sihat. Tapi kalau untuk orang yang dah ada penyakit buah pinggang pula macam mana, Cik Farid? Tapi apabila orang tu ada penyakit buah pinggang, dia dua sebenarnya, sakit buah pinggang dan juga sakit jantung. Sebab bila dua penyakit ni biasanya kita akan restrict, dia punya water intake. Sebab kita tak nak overloading. Sebab bila overloading dekat buah pinggang dan juga jantung, so dua organ ni akan kerja berlebihan. Bila kerja berlebihan, dia cepat penat. Bila dia cepat penat, apa akan jadi? Cepatlah dia padam. So, Cik Farid, kalau macam tu air dah banyak dalam badan tu, so nanti pernafasan semua terganggu tu pun macam mana? Itu sebabnya bila buah pinggang tak boleh buang air daripada badan, so air tu akan terkumpul. Especially orang kita panggil paru-paru berair lah. Tapi padahal benda tu dah maksudnya air dah terlampau banyak. Kita panggil edema lah. Okey, jadi bila edema terlampau tinggi, fungsi organ tu akan jadi rendah. Itu yang dia akan ada shortness of breath, susah nak nafas, rasa macam tak puas, sengkak. Itu semua berkait rapat dengan fungsi organ. So sebenarnya dia tentu berkait dah, Cik Farid, daripada air banyak, lepas tu dia akan melambatkan fungsi organ, and then dia akan bagi komplikasi dekat orang tu. Komplikasi dekat sistem badan yang lain lah. Okey, so soalan yang seterusnya. Ni soalan famous. Biasanya berkaitan dengan suplemen. Orang nak tahu, bila ambil suplemen boleh rosakkan buah pinggang ke tak? Okey.
soalan yang sangat cantik dan menarik. Okey, memang suplemen banyak. Masa orang kaitkan dengan sakit buah pinggang biasanya. Memang sebab suplemen kena tengok banyak jenis suplemen. Suplemen yang berdaftar, ada ujian klinikal ataupun saja-saja punya. Yang itu yang kita kena pastikan bahawa produk-produk ataupun suplemen tu mesti berdaftar dan mempunyai ujian klinikal, dan juga kena dapatkan nasihat itu yang penting. Nasihat daripada doktor ke, daripada ahli farmasi ke, yang memang yang bertauliah dan tahu cara penggunaan dan kesan baik dan juga kesan negatif. Dan setiap seorang tu dia berbeza. Jadi kena dapat kaunseling. Kaunseling sebab bukan semua suplemen boleh pukul rata. Bukan tak semestinya orang A makan efek, orang B makan pun efektif. No, tak. Itu yang setiap satu suplemen tu kita kena dapatkan nasihat. Baru kita akan tahu dia beneficial kepada seseorang tu atau tidak. Dan juga kita apabila kita bagi satu suplemen ni, kita akan tengok fungsi dia. Fungsi jantung dia okey ke tidak, fungsi buah pinggang dia okey ke tidak, fungsi hati, semua tu kita kena tahu. Consider, baru kita boleh ambil. Itu yang amat penting. Sebab apabila sama macam ubat. Ubat apabila kita bagi mengikut dos dia yang telah ditentukan, dia akan mendatangkan manfaat, dia akan mendatangkan benefit yang kita nak. Tapi kalau dos terlebih, yang itu pun akan merosakkan badan. Sama juga macam suplemen. Okey, so soalannya seterusnya, kita nak tahulah sama ada orang yang sakit buah pinggang ni boleh tak pergi bersenam ataupun exercise? Okey. Alright, orang yang sakit buah pinggang ni memang boleh exercise. Memang sangat digalakkan untuk exercise, tetapi kena tengoklah exercise dia tahap mana. Okey, pun juga apa-apa pun kita moderate. Dia tak boleh berlebihan. Okey, sebab apa? Okey, apabila seseorang tu ada CKD ataupun buah pinggang dia dah rosak, okey, sistem perkumuhan badan, organ penting adalah kita punya hati. Hati, kita punya buah pinggang. Lagi satu is kita punya kulit. Jadi apabila seseorang tu buah pinggang dia dah tak efisien sangat. Okay? Jadi kita perlu bantu melalui sistem perkumuhan yang melalui kulit. Jadi bila that's why sangat disyorkan kalau orang tu sakit buah pinggang, dia kena buat exercise, tapi exercise yang ringan lah, yang ringan, jalan kaki ke. Okey, jadi apabila dia exercise, dia akan melancarkan edaran darah. Edaran darah akan lancar. Lepas tu penghasilan peluh akan mengakibatkan sistem perkumuhan melalui kulit akan lancar. Jadi salah satu kandungan dalam peluh kita adalah urea. So kita nak keluarkan urea tadi itulah. Yes, kita nak keluarkan urea tadi supaya kita punya buah pinggang tu kurang dia punya kerja sikit. Jadi kepekatan urea boleh dikeluarkan melalui kulit. Memang sangat disyorkan untuk exercise exercise, tapi dalam kadar yang termampu. Jangan overexert, jangan berlebihan pula. First day dah pergi lari 5 km, habis, tak boleh macam tu. Jadi sebenarnya at least kalau untuk orang buah pinggang kronik ni, start dulu dengan berjalan kaki. Berjalan kaki, buat pernafasan deep, kita panggil deep breathing exercises, itu pun dah mencukupi. Jadi kita keluarkan peluh. Asalkan kita keluar peluh sikit. Okey, Cik Farid, saya rasa ada satu soalan yang penting untuk orang-orang kat luar sana, sebabnya biasanya ada kaitan antara orang yang pergi gym dengan penyakit buah pinggang tu.
Oh, So macam mana kaitan dia tu? Okey, kalau yang orang pergi gym dengan sakit buah pinggang ni biasanya dihubung kaitkan dengan orang pergi gym biasa dia akan makan protein. Dia akan makan protein shake, makan protein shake ataupun dia makan telur lah, dia makan untuk build, untuk build muscle ya. Untuk build muscle you perlukan protein. Tetapi dalam masa yang sama protein tu juga akan menyebabkan overloading ataupun buah pinggang kerja sangat lebih. Yang itu yang memang kena pastikan bahawa kita tak sendiri menyebabkan buah pinggang kita cepat rosak. Itu penting. So sebenarnya untuk orang yang pergi gym ni, Encik Farid nak sarankan macam mana sebenarnya pengambilan protein tu? Sebab orang kan nak bina badan kena ambil protein. Betul, nak bina badan memang kena ambil protein, tapi cuma that's why kena tahu berapa jumlah protein. Macam saya bagi tahu tadi, dia punya allowance. Allowance that means kira mudah 1 gram. 1 gram per kilogram ikut body weight dia. Sebab dia akan mengikut dia punya rangka. Sebab body weight tu akan ikut rangka. So maksudnya kita nak bina badan, jangan ambil protein yang berlebihan. Sebenarnya bila berlebihan bukan memang akan besarkan badan, tapi dalam masa yang sama merosakkan buah pinggang. Okey, so soalan yang seterusnya, apakah langkah penjagaan kesihatan untuk mengelakkan diri daripada mendapat penyakit buah pinggang kronik? Okey, so yang ini daripada sebab bila kita nak elakkan sesuatu benda, maksudnya daripada awal-awal lagi tu kita kena pastikan keseluruhan apa yang hari-hari kita buat tu mengikut saranan yang disyorkan lah. Maksudnya kita kena pastikan kita punya gula, kita punya tekanan darah tinggi, kita punya garam, jangan dilupakan kita punya stres. Oxidative stress level. Oxidative stress level adalah satu faktor yang amat penting yang boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang. Sebab bila kita cakap pasal oxidative stress ni, dia also dihubungkan dengan tekanan darah. Apabila kita stres, tekanan darah tinggi tu naik tinggi, yang itu pun akan mempercepatkan kita punya kerosakan buah pinggang. Keseluruhannya lah. Okey, nampak tak? Sebenarnya kalau anda tak jaga diri anda, macam-macam penyakit boleh datang. Macam tu je. Alright, so soalan yang terakhir untuk Cik Farid hari ni. Kita dah sampai ke soalan terakhir. Apa langkah-langkah yang perlu bagi memastikan kita punya buah pinggang sentiasa sihat? Untuk buah pinggang yang sihat, kita kena pastikan kita punya pemakanan. Itu saja. Itu yang paling penting. Kita punya pemakanan mengikut diet yang betul. Maksudnya protein jangan berlebihan. Pastikan ada cukup buah-buahan, ada cukup sayur-sayuran, mesti ada serat. Maksudnya bila diet tu terkawal, maksudnya kita punya paras gula, paras kolesterol pun akan normal. Jadi semuanya berpunca daripada kita punya pemakanan. Apabila pemakanan sihat, seimbang, everything insyaAllah akan okey. Jangan tu yang jangan makan berlebihan tu. So sebenarnya kita kena ikut pemakanan yang sesuai untuk diri kita sendiri. Ingat tu, pastikan pemakanan yang bersesuaian. Jadi Encik Farid, saya nak tanya satu soalan lagi lah, sikit lagi. Alright Encik Farid, bercakap pasal pemakanan tadi, termasuk dengan suplemen tak? Ya, memang termasuk dengan suplemen. Jadi suplemen yang kita nak start, kita nak makan, kita kena pastikan bahawa suplemen tu bersesuaian dengan badan kita, dengan keperluan yang badan kita ada. Jadi yang ini biasanya kita akan kena buat perbincangan. Kena buat perbincangan dengan ahlinya. Jumpalah doktor, jumpalah ahli farmasi, berbincang, pastikan bahawa suplemen yang kita nak ambil tu bersesuaian. Dan pastikan suplemen tu berdaftar. Itu yang paling penting, berdaftar. Jadi
bila dia berdaftar, dia tak ada bahan-bahan yang bahan-bahan asing, bahan-bahan yang terlarang. Okey, jadi kita bila kita ambil tu, kita pastikan bahawa dia memang berfungsi, membantu. Dan juga jangan lupa untuk buat pemeriksaan kesihatan. Pemeriksaan kesihatan. Sekarang pun dah dapat pelepasan, ada income tax relief kan, setahun RM500 untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi itu yang paling penting, supaya bila kita makan apa-apalah macam suplemen untuk buah pinggang pun kan, kita monitor balik. Kita monitor, tengok GFR kita tengok creatinine levels, urea levels, pastikan memang ada improvement apabila kita ambil. Jadi itu yang menandakan yes, suplemen tu mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada badan kita bila kita ambil. Itu yang paling penting lah. Check balance, mesti ada check balance. Okey, satu last ni soalan daripada saya. Saya nak tahu, sebabnya Encik Farid merupakan seorang farmasis di Rifa Seri Gombak. Jadi saya nak tanya lah Encik Farid, kalau untuk pesakit buah pinggang kronik, Encik Farid selalu bagi suplemen apa? Okey, biasanya kalau macam untuk buah pinggang kronik, kita akan tengok sama ada dia ada kecil manis ke ataupun dia tak ada kecil manis. Tapi kalau dia ada kecil manis dan dia ada buah CKD, biasanya saya akan bagi wellness lah, wellness untuk makan. Dan juga kalau dia tak ada kecil manis, then kita akan start ambil LP 200 lah. LP 200, biasanya kita akan bagi satu paket pagi, satu paket malam, campur dengan air, pastikan air sejuk ataupun air suhu bilik. Makan setengah jam sebelum makan, right? And biasanya dia akan nampak perubahan ataupun kita nampak peningkatan fungsi buah pinggang tu biasanya dalam masa 1 bulan. Memang akan nampak perubahan. Dalam masa yang sama, kita kena pastikan diet. Pemakanan mesti kena dikawal. Jadi macam saya bagi tahu tadi, animal protein, protein daripada kambing, daging, ayam, ikan, yang ini semua kena limit. Limit akan dikurangkan mengikut keperluan ataupun jadual yang telah ditentukan, ikut dia punya staging, peringkat 1 sampai 4 tadi itulah. Baru memang kita akan nampak perubahan dan perubahan positif kepada fungsi buah pinggang tu sendiri. Memang akan ada improvement, tapi kena ikutlah dia punya nasihat tu lah, kena ikut. Yang penting, kalau anda semua yang ada pesakit buah pinggang kronik nak dapatkan nasihat daripada yang bertauliah, boleh pergi ke Farmasi Rifa di Seri Gombak. So nanti Cik Farid akan consult macam mana cara apa yang sesuai dan suplemen yang sesuai, so that kita boleh jaga diri kita. So itu sahaja soalan daripada saya untuk Cik Farid hari ini. Jadi terima kasih Encik Farid kerana sudi bersama dengan saya untuk True Life pada minggu ini. Terima kasih. Terima kasih Cik Farid. So nanti kita akan sambung dengan produk pula. So terima kasih kita ucapkan kepada Encik Farid, farmasis di Rifa Farmasi, kerana sudi untuk ditemu ramah oleh True Life Science hari ini. Jadi saya akan meneruskan dengan pengenalan terhadap produk suplemen keluaran True Life Sciences khas untuk pesakit buah pinggang ataupun pesakit CKD ini. So kita ada 3 produk seperti yang nampak kat depan ni. Kita ada 3 produk keluaran True Life Sciences yang memang kita khaskan untuk pesakit buah pinggang. Jadi kita akan go through satu-satulah pengenalan sedikit-sedikit. Dan untuk informasi lanjut, anda boleh layari ke laman website truelifesciences.com untuk membeli juga, dan juga boleh berkunjung kepada farmasi-farmasi independen yang berdekatan dengan anda untuk membeli. Jadi anda nak tahu kat mana farmasi yang terdekat dengan anda boleh pergi ke kita punya website ataupun terus call direct line kami untuk tahu farmasi mana yang boleh anda beli. Jadi kita akan pergi kepada produk yang pertama. Kat sini kita ada TFF LP 200. Tadi Encik Farid dah cakap kan, TFF LP 200 ni adalah untuk
pesakit buah pinggang kronik tahap 1 sehingga 4. Okey. So apa dia punya kebaikan dia? So untuk LP200 ni mengandungi bahan utama iaitu whey protein. Whey protein ni apa? So whey protein adalah sumber utama protein yang diperlukan untuk membaiki dan memulihkan sel buah pinggang. So macam kita tadi, whey protein memang kalau ikutkan protein intake untuk pesakit buah pinggang ni memang perlu dikawal, tetapi kita menggunakan whey protein yang memang khas untuk membaiki balik sel-sel buah pinggang. Dan dia juga kalau ikutkan kita punya LP200 ini mempunyai tahap limit dia lah. So maknanya dalam sehari tu anda boleh ambil 1 hingga 4 seceh, depends pada pemakanan anda. So apa function lagi whey protein ni? So whey protein ni adalah dia kaya dengan tahap asid lemak tidak tepu yang dibuktikan mampu untuk membaiki semula profil lipid pesakit buah pinggang, dan juga mengandungi tahap glutamin yang tinggi untuk mencegah sklerosis vaskular, dan juga mengekalkan tahap homeostasis tahap normal supaya pengaliran darah mengalir dengan baik. Okey, so bahan seterusnya dalam LP200 ni kita ada L-arginin, kita ada taurin, kita ada seterusnya saya buka L-arginin, taurin, lactoferrin, MCT, medium chain triglyceride oil, probiotik, vitamin B kompleks dan fibersol. So biasanya kalau untuk pesakit buah pinggang ni dia akan ada masalah untuk buang air apa semua tu. So kita letak probiotik dan juga fiber untuk membantu proses penghadaman dengan lebih baik. Sebab untuk pesakit buah pinggang kronik biasa dia akan ada limited tahap air yang boleh masuk dalam badan, jadi akan menyebabkan berlakunya sembelit. Disebabkan itu juga kita provide probiotik dan juga fibersol untuk memudahkan sistem penghadaman. Kita juga provide lactoferrin. Tadi kan Cik Farid dah bagi tahu kalau pesakit buah pinggang ni dia akan ada hematuria, iaitu pengeluaran darah melalui air kencing. Jadi maksudnya darah tak cukup dalam badan. Sebab itu LP200 memberikan anda lactoferrin untuk meningkatkan semula tahap darah dalam badan. Alright, so untuk satu kotak ni berharga RM99.90. So RM99.90 ni dalam satu kotak ada 15 seceh dan boleh digunakan untuk kalau ambil untuk ambil pengambilan seminggu. Kalau ambil sekali sehari untuk Okey, so seterusnya kita pergi kepada kita punya produk yang seterusnya, wellness. Tadi kan Cik Farid tanya, kita kena tahu sama ada pesakit tu ada diabetes atau tidak. So kalau anda mempunyai penyakit diabetes, so kita akan sarankan anda untuk ambil wellness. So wellness dia punya bahan sama dengan LP200, tetapi perbezaan dia melalui wellness mempunyai bahan khas untuk digunakan terhadap pesakit diabetes, iaitu N-Glice. So N-Glice ni apa? N-Glice ni adalah phytonutrient polypeptide P. Ia adalah insulin berasaskan tumbuhan untuk menurunkan tahap gula dalam darah. So kalau N-Glice ni membantu untuk menurunkan tahap gula dalam darah bagi pesakit diabetes lah. Jadi sesuai kalau untuk orang yang ada diabetes ambil wellness, dan juga dalam masa yang sama membantu untuk memanjangkan tempoh buah pinggang anda. Dalam masa yang sama membaiki ataupun mengekalkan tahap. Contoh kalau anda dekat stage 3, so kalau anda amalkan kita punya suplemen, insya-Allah akan berkekalan anda pun tempoh tu. Dalam pada yang sama pastikan anda mengikut saranan yang telah Encik Farid ada cerita tadi, staging dan juga cara pemakanan yang sesuai untuk mengikut tahap buah pinggang anda. Alright, yang seterusnya kita ada U99. Okey, untuk wellness ni tadi harga dia sama juga dengan LP200, iaitu RM99.90 dan juga mengandungi 15 seceh. Okey, untuk satu seceh tu kandungan satu seceh adalah 3 gram. Jadi anda tak perlu risau kalau anda punya limited. Kan tadi kan Cik Farid bagi tahu berapa gram dengan berat anda. So
memang cukup untuk anda. So ni dah cukup untuk kandungan protein yang anda boleh ambil. Okay, seterusnya kita ada U99. U99 ni adalah khas untuk pesakit yang mengambil yang telah mengalami proses dialisis. Yang dah undergo dialisis lah. So ni adalah U99. Mana kita punya U99? Nampak? Okay, ni U99. So, kita letak balik kat depan sekejap. Alright. So ni adalah U99 kita. So U99 ni memang khas untuk pesakit dialisis patient. So dia adalah bahan utama dia juga sama, iaitu whey protein. So whey protein ni untuk membantu dari segi buah pinggang tadi, dan juga dia mempunyai bahan-bahan lain iaitu L-arginin, taurin, L-carnitin dan juga lactoferrin. So yang penting sebenarnya untuk pesakit dialisis ni, dia perlu mengekalkan serum albumin dia dengan tahap protein dia tu kena kekal. Okey. So serum albumin tu dengan protein tu akan meningkat dengan pengambilan U99. So itu yang penting. Dan juga yang paling penting sekali, biasanya kalau untuk pesakit dialisis ni, lepas dia pergi dialisis dia akan rasa penat, letih. Jadi dengan pengambilan U99, pesakit tak akan rasa dan sudah punya energi pun akan sentiasa maintain sahaja. Jadi cara pengambilan untuk U99 ni adalah dengan setiap kali lepas pergi dialisis, ambil satu. Lepas dia buat dialisis 4 jam tu habis, so ambil satu paket. So dalam satu kotak ni ada 12 paket. So 12 paket bersamaan dengan tadi Encik Farid cerita, kalau untuk pesakit dialisis dalam masa sebulan, biasa dia akan pergi dalam 12 kali. Jadi ini sesuai untuk sebulan terus 12 kali pergi dialisis. Okey. So satu kotak ni berharga RM69.90. Dan jika anda nak dapatkan tentang pengetahuan lanjut mengenai kita punya produk, anda boleh lari ke laman web truelifesciences.com ataupun terus call ke talian, ataupun boleh DM juga kepada kami untuk mendapatkan info lanjut tentang produk-produk berkaitan dengan buah pinggang. Alright, so itu saja pengenalan saya terhadap kita punya produk. So kalau anda tahu banyak cara-cara makan apa semua tu, nanti anda boleh DM juga kepada saya untuk tahu. So sekian saja untuk kita punya intro tentang produk. Jadi hargailah diri anda. Macam Encik Farid cakap tadi, kita ni dapat penyakit senang je dari segi pemakanan. Jadi pastikan anda sentiasa menjaga pemakanan anda. Jadi makanlah makanan yang seimbang, yang memang kita ikut pemakanan juga. Pagi makan yang seimbang, tengah hari makan seimbang, malam makan seimbang, so that kita akan terus kekal jadi sihat, insya-Allah. Alright, so untuk minggu ini promotion kita adalah untuk produk LP200 dan juga wellness. Promotion dia adalah buy one free one. So siapa-siapa beli kita punya LP200 dan juga wellness, boleh dapat buy one free one lah. Let's say kalau anda merupakan seorang pesakit buah pinggang kronik dan juga mempunyai diabetes, anda boleh ambil wellness. So anda beli hari ni, kita akan bagi anda promotion beli satu percuma satu. Okey, so dapatkan hanya untuk hari ni saja. Hari ni iaitu Jumaat, berapa bulan lah? 12 hari bulan, ya ke? 12 hari bulan 12 hari bulan 3 2021 hari Jumaat merupakan kita ada promotion buy one free one untuk LP200 dan juga wellness. So hari ni saja. Untuk dapatkannya macam mana, anda boleh DM kami dan kami akan memberikan anda cara-cara macam mana untuk anda dapatkan promotion kita pada hari ini. Okey, kita ada giveaway kita pada hari ini, iaitu produk LP200 ataupun wellness ataupun LP200 ataupun wellness lah. Ada dua tu saja. Kita ingat. Daripada dua saja, kita siapa-siapa yang share tentang experience anda tentang pemakanan anda mengenai kita punya produk True Life Sciences, so anda akan mendapat satu kotak wellness ataupun LP200 ataupun U99 secara percuma. So apa yang perlu anda lakukan hanyalah dengan share experience anda sahaja, dan kita akan tengok komen anda ataupun anda punya post. So kalau anda post, pastikan anda tag
kita lah, anda tag True Life Sciences, so that kita boleh tahu anda telah share pengalaman anda mengenai produk True Life Sciences. So silakan untuk share, like dan juga tekan butang like page, so that anda akan dapat setiap kali kita akan buat live ataupun posting, anda akan dapat notification yang tu kita nak. Okey, kepada anda semua, untuk pengetahuan, selain daripada Facebook, kita juga ada akaun YouTube dan juga Instagram. Jadi pastikan anda follow ataupun like kita punya, ataupun kalau untuk YouTube kita kena subscribe, so that anda akan dapat informasi-informasi terkini daripada True Life Sciences. Kita ada YouTube, kita ada Facebook dan kita juga ada Instagram. Jadi pastikan anda sentiasa untuk mengikuti update-update daripada kami dengan menekan butang notification on. Okey, so terima kasih kerana setia untuk menonton saya di True Life, dan terima kasih.